cikgu dah Okey. gemuk dah. Mana? Ni efek kamera je ni. Efek apa? Mana ada gemuk. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Okey, insya-Allah kita akan sambung sesi PTPR kita hari ni. Okey. Tapi saya rasa akan fokus juga pada modul sambungan yang kemarin lah. Okey, tapi sebelum tu saya akan tunjuk, ni siapa pula masuk? Fatin Nabila dah masuk. Okey, saya akan tunjuk dahulu presentation. Asap kena tutup muka saya dulu. Sana. Sebab kalau tengok muka saya duduk ada tepi sentiasa tu dia kacau. Okey. So saya akan share dulu, okey. Sebelum kita sambung kepada modul. Nampak tak ni? Bagi respon sikit. Nampak. Bagi respon sikit, nampak tak? Okey. Kemarin Zalika dengan siapa yang ada kemarin? Suani. Lepas tu terkeluar, okey. Dah tengok. Okey. Jenis elektrod yang faktor mempengaruhi elektrolisis. Okey. Kemarin sebenarnya dalam modul dah masuk dah pun sikit berkenaan soalan jenis elektrod tu. Jadi dua dalam satu lah sambil kita jawab soalan tu. Sebenarnya saya dah explain kemarin dekat sana, iaitu kalau untuk jenis elektrod ni, kejap, mereka tak tahu lagi Zalika, saya ada pen, boleh tulis-tulis kat sini. Ya. Okey, kalau ikutkan kemarin kita ada bagi tahu jenis elektrod ni ada dua nah. Okey, jika elektrod tu yang mempengaruhi elektrolisis adalah pada bahagian anod sahaja. Ni bahagian anod ni sahaja. Okey. Sebab kalau bahagian kathod dia tak kacau untuk jenis elektrod. Gunalah kathod jenis apa sekalipun, maka di bahagian kathod tu dia sentiasa akan berlaku proses nyah cas untuk cation. Ingat di kathod, cat ni bahasa orang putih lah, dia sebenarnya kalau bahasa Melayu kathod nah. Cat dia akan bergerak ke cat juga. Cation akan bergerak ke cat. Jadi proses yang sentiasa berlaku adalah nyah cas cation mengikut kedudukannya dalam siri. Dalam siri yang duduk lebih bawah akan dinyah cas. Okey. Jadi yang kemarin yang kita bincang detail sikit adalah anod. Apabila di bahagian anod ni dia jadi masalah apabila anod tu adalah menggunakan logam. Maka apabila anod menggunakan logam, dia akan berlaku pengayonan. Okey. Ni yang baru masuk boleh tanya, apa itu pengayonan? Rasanya yang dah masuk hari tu pun mungkin keliru lagi. Apa itu pengayonan? Kita tulis kat bawah ni nah. Pengayonan, apa itu pengayonan? Apa itu? Zalika, ingat pengayonan kemarin apa dia? Pengayonan dia adalah lawan kepada nyah cas. Kalau nyah cas daripada suatu bahan tu ada cas, macam contohnya macam ni kupram. Ion kupram ni ada cas 2 positif. Kalau hak ni dia bertukar menjadi kupram yang tak ada cas, ini kita panggil nyah cas. Nyah cas. Tetapi kalau kita datangnya daripada asalnya kupram yang tak ada cas, tetapi bila berlaku proses pengayonan dia jadi kupram yang ada cas. Ini namanya pengayonan. Sebab ini adalah atom. Okey. Ini adalah ion. Sebab itu nama prosesnya pengayonan. Boleh nah? Jadi untuk anod ni jika bila guna logam. Bila anod ni adalah logam, barulah dia akan berlaku pengayonan. Boleh nah? Kalau dalam buku dia ada satu eksperimen untuk nak mengkaji penggunaan elektrod sebagai anod ni. Satu dia guna logam, satu lagi dia guna karbon. Jadi kalau guna karbon tu tak kacau lah. Okay? Kalau dia guna karbon tu tak kacau. Maksudnya dia masih lagi akan berlaku nyah cas
anion seperti nota kita hak sebelum ni. Alah. Mana ni? Okey, kedudukan dalam siri. Ni kot. Faktor yang mempengaruhi ni. Kalau di anod masih lagi menggunakan karbon, dia masih ikut ni. Semakin tinggi kedudukan dalam siri, jadi kita akan pilih ion yang duduk lebih bawah untuk dinyahcas. Semakin mudah dinyahcas. Tempoh hari dah 2-3 kali perjumpaan saya ada pesan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti untuk hafal siri ni. Dah hafal ke belum? Zalika antara penonton setia program kita ni, okey. Dah hafal belum Zalika? Dah. Boleh sikit-sikit. Hafal tak lagi? Dah nah. Ya, sebab yang saya cuma habaq hari tu untuk anion ni kita hafal ion hidroksida. Dia je duduk paling bawah. Mudah ingat. Okey, kalau untuk ion ni kita boleh hafal daripada ion hidrogen. Mula daripada hidrogen. Hanya ada kupram dengan argentum ada yang duduk bawah pada hidrogen. Okey nah. Banyak kali dah terulang. Nanti boleh tengok balik video-video yang kita dah record, yang kita dah share nah. Okey, so kita kembali semula dekat sini untuk faktor elektrod ni. Jadi kalau ikut faktor elektrod, okey, kalau ikut nota di sini dia kata jika anod adalah logam akan mengion. Tu senang dia. Tadi saya dah cakap dah, kemarin pun dah cakap dah dalam kelas kemarin. Jika ia adalah logam, baru ia akan mengion. Jadi kepekatan ion, faktor kepekatan ion tak kacau dah kat sini. Dia guna klorida ke untuk anion lah. Untuk anion, kalau dekat anod kan, ingat lah dekat anod tadi saya cakap anion yang pergi ke anod. Kalau anion tu adalah klorida ke bromida ke whatever, hidroksida ke, tak kisah dah. Sebab apa? Bila anod logam, dia akan mengion. Boleh ya? Okey. Kemudian jika jenis bahan digunakan sebagai anod tidak sama dengan jenis ion dalam elektrolit, maka di anod tidak akan atom di anod tidak akan melarut. Melarut ni apa? Tidak akan mengion. Istilah lainnya adalah tidak akan mengion. Tetapi ni dia guna ion negatif pula. Senang ion negatif ni apa? Ini adalah anion. Anion dinyahcas di anod. Okey, contohnya kalau kita guna karbon. Okey, larutan karbon mana ada? Larutan karbon tak ada. Karbon tahu karbon? Mata pensel tu yang digunakan sebagai apa untuk nak photostat ke apa tu karbon, semua benda tu. Okey. Jadi yang tak pernah ada larutan karbon. Jadi kalau kita contohnya guna karbon tidak akan mengion. Boleh nah? Kalau guna tadi logam, logam sebagai anod, logam akan mengion. Guna bukan logam yang sama dengan elektrolit tu, dia kata tidak akan mengion. Okey. Itulah tu keyword-keyword yang kita nak ingat. Okey, boleh ha? Jadi kalau yang baru masuk hari ni, tiba-tiba tak pernah tengok pun video-video yang kita buat sebelum ni, harap-harapnya awak boleh ingat sesuatu daripada hak kita bincang tadi. Contohnya, apa itu proses pengionan daripada atom jadi ion. Apa itu proses nyahcas. Nyahcas ni umum, ada nyahcas cation, ada nyahcas anion. Nyahcas tu apa? Daripada keadaan yang ada cas, dia jadi tidak ada cas. Nyahcas apa maksud? Buang, hilangkan. Itu maksud nyah, bukan maknyah. Nyah sahaja. Okay? Nyah sahaja, hilangkan ion. Okay nah? So insya-Allah yang ini kalau tak silap ada juga kita tengok, okay? Elektrolisis larutan argentum nitrat dengan menggunakan elektrod argentum. Okay? Yang ni insya-Allah kita bincang dalam soalan nanti ya. Kan nak bincang hari ni. Rasanya macam dah tunjuk juga yang ni. Ada contoh tunjuk juga hari ni. Okey. Hari ni dah cikgu. Okey. Kalau kat sini contoh ni tengok ni nah. Okey, kalau kita tengok macam ni, gambar dia tak bagi kat sini, tapi bolehlah kalau saya nak cuba lukis nah dengan pen ajaib saya ni.
Tak Okay, jelas. ini sel elektrolisis, ada beaker, ada tak jelas gambar Tak jelas gambar dia macam Resolution awak tukar tak dekat tu? solution lah. Gambar kelabu-kelabu. Yang tulisan ni dapat nampak, boleh baca? Boleh lah sikit-sikit. Tulisan boleh baca? Tu bukan dah zoom. Kalau tak silap dekat tu, dekat resolution hak untuk video tu, nanti bila tengok hak dekat, bila saya dah send YouTube, dia ada boleh tukar resolution tu, ambil hak paling tinggi. Sebab hari tu saya pun bila buat video tu dia jadi kelabu-kelabu, so saya tukar resolution kat situ lah. Okay, ni saya tebalkan sikit dengan harap kau boleh tengok. Ini sel elektrolisis lah saya nak buat ni. Okay, ni wire, ni ada simbol bateri, hak panjang, hak pendek. Okay, wire. Okay. Ni di sebelah anode, hak belah yang panjang ni anode, yang sebelah pendek ni adalah katot. Lukisan tu abang maklum lah. Okay, katot. Dalam ni, ini larutan ni adalah larutan argentum nitrat. Okay, larutan argentum nitrat. Dalam larutan argentum nitrat, kemarin saya ada sebut dah, bila sebut aja larutan, ataupun saya tukar pen kot, tukar color tengah sikit. Okay. Dalam bila sebut larutan, okey, larutan, dia mesti ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Ion hidrogen, ion hidroksida. Lepas tu, nama sunat dia tu adalah argentum dengan nitrat. Ada argentum dan juga ada nitrat. Okey. Kemudian, Ni dah tulis dah ni semua. Dalam ni ada dah pun. Walaupun saya tulis formula ni sebab gegar-gegar nak tulis panjang-panjang payah. Okay, saya ni ulang balik ni je. Ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Kalau tak silap, ini sebenarnya soalan dalam buku teks nah. Kalau tak jelas dekat saya punya video ni, kita tengok di muka surat. Sekejap lah, saya semak. Sebab gambar-gambar hak saya tunjuk tu sebenarnya hak dalam ni je. Yang ni adalah di muka surat 189. Okey, boleh tengok muka surat 189 buku teks. Okey. Okey. Jadi sekarang ni bila kita dah ada ion-ion yang ada dalam ni, cuma kita kena tentukanlah yang mana nak bergerak ke katot. Nak bergerak ke katot. Okey, bergerak ke katot adalah cation. Jadi dalam ni yang mana cation? Cation adalah ion yang bercas positif, iaitu ion hidrogen dan juga ion argentum. Okey, rujuk balik. Kalau dekat buku teks, muka surat, dekat buku teks, muka surat 184 pun ada, 183. Antara hidrogen, ion hidrogen dengan ion argentum, yang mana duduk lebih bawah? Ni yang saya suruh hafal ni. Zalika, mana duduk lebih bawah? Yang mana duduk lebih bawah, Cik Zalika? Pergi mana dah Cik Zalika ni? Ataupun siapa-siapa? Siapa-siapa bagi respon? Argentum je kot. Fatin ke? Fitrah ke? Wani ke? Pernah masuk ke Argentum. Ya, betul. Argentum yang duduk bawah. Argentum duduk bawah. Jadi bila argentum duduk bawah, dekat katot macam saya cakap tadi, dia tak kisah faktor apa, dia akan nyacas. Jadi bila dia nyacas, hello ya Zalika, suara tak keluar tadi. Jadi argentum. argentum. So ion argentum duduk bawah
Jadi dia akan nyacas. Ya, dah dengar dah argentum. Jadi ion argentum akan dinyacas, dia akan jadi argentum yang ada cas. Maksudnya dia jadi argentum je lah. Ini yang berlaku di katok. Boleh lah. Untuk yang kedua, yang berlaku di anode. Ion mana yang akan pergi ke anode? Anode adalah anion, iaitu ion yang bercas negatif. Iaitu kita ada ion nitrat, dan juga ada ion Klorida. hidroksida. Hidroksida. Iklan susunan senar, tak nitrat dengan hidroksida duduk bawah. Dia yang duduk bawah, sepatutnya dia yang dinyacas. Tetapi untuk anod dia sekarang ni sudah guna argentum. Dia sudah guna logam. Maka kedua-dua ion ni, anod ni, dekat anod ni, nitrat dengan hidroksida ni tidak akan berlaku apa-apa. Tak ada apa yang berlaku kat depa ni. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dekat anod adalah elektrod argentum. Logam argentum ini di anod ni, okey, anod ni yang diguna logam argentum akan mengalami pengayonan dan berubah menjadi ion argentum. Inilah yang kita panggil dekat anod tadi, yang dekat slide-slide tadi tu yang saya kata apa? Pengayonan. Ni saya tulis tadi tu, pengayonan. Apa itu pengayonan? Daripada atom jadi ion. Dia bukan untuk cuprum aja, bukan Cu je. Mana-mana logam daripada tak ada cas kat sini, tak ada cas jadi ada cas. So itu adalah pengayonan. Okey kat sinilah. Jadi ini adalah pengayonan argentum berlaku di anod. Pengayonan argentum. Okey, untuk pengetahuan, argentum ni nama sains dia. Kalau nama biasa dia apa benda ni? Argentum ni logam apa sebenarnya ni? Kalau ferrum tu besi. Kalau argentum ni apa sebenarnya? Argentum ni sebenarnya adalah logam perak. Perak aja sebenarnya, bukan negeri Perak. Logam perak. Okey? Mahal tak? Mahal. Okey, perak mahal. Okey? Itu yang berlaku. Jadi dekat anod tidak ada ion yang dinyacas, melainkan pengayonan argentum jadi ion argentum. Okey? Ni lah kat anod ni. Ni membentuk ion argentum apabila atom argentum di anod mengayon. Okey, daripada membentuk apa? Membentuk ion argentum. Daripada apa? Daripada atom argentum. Ni argentum atom. Okey. Kemarin juga saya ada cerita juga, apabila di anod menghasilkan ion argentum, dekat katot menghilangkan ion argentum. Ni kan ion argentum, dekat katot dia hilang, dia jadi logam argentum. Tapi dekat anod, logam argentum jadi ion argentum. Maka soalan juga suka tanya, apakah yang berlaku kepada kepekatan ion argentum dalam larutan? Maka ia tidak berubah. Jawapannya adalah tidak berubah. Kepekatan ion argentum tidak berubah. Kenapa? Sebab yang dihilangkan dekat katot digantikan dengan yang terhasil di anod. Okey? Boleh nak? Jadi soalan pun tanya, apakah hasil yang terbentuk di anod? Jawapannya adalah ion argentum. Apakah hasil yang terbentuk di katot? Jawapannya adalah atom argentum ataupun logam argentum. Okey. Boleh faham kot nak? InsyaAllah. InsyaAllah. Ulang-ulang tengok kalau cepat sangat saya cakap ni. Okey. Ni explanation tadi kot. Ni explanation tadi. Menarik ion argentum dan ion hidrogen. Kita tahulah kenapa ion hidrogen dan ion argentum ini adalah cation. Sebab itu dia tertarik ke katot. Dan kita pun dah pilih tadi.
Okey, kita pun dah pilih dah tadi. Kita pilih apa? Kita pilih ion argentum untuk dinyah cas, maka argentum terenap. Tu tadi saya cakap tadi tu. Logam argentum ataupun atom argentum terhasil pada katot. Okey. Okey, selesai. Kita tengok. Ni hak Hak ni rasanya dia ada explanation ni. Ni sambungan daripada hak sini. Kalau guna elektrod karbon. Okey, kalau guna elektrod karbon ni ada dua soalan ni di sambungan ni. Kalau guna elektrod karbon tu yang tadi dekat katot dia memang sama je. Sebab daripada kemarin lagi saya duk sebut kalau katot nyah cas cation dia takkan berubah. Katot berlaku nyah cas cation. Tapi untuk soalan yang kedua ni sambungan dari hak atas ni yang berbeza adalah elektrod karbon. Bila elektrod karbon guna dekat anod, bila guna elektrod karbon, maka nyah cas anion akan berlaku. Nyah cas anion akan berlaku. Mana anion yang ada dalam tu? Macam tadi, ion hidroksida dengan ion nitrat. Yang mana duduk lebih bawah dalam siri, kita duduk suruh ion hidroksida duduk lebih bawah. Tempoh hari dalam dalam perbincangan kita saya ada sebut. Kalau ion hidroksida dinyah cas, maka hasil yang akan keluar adalah oksigen. Okey. Kalau klorida yang dinyah cas, ion klorida yang dinyah cas, hasilnya adalah gas klorin. Okey. Kalau ion bromida yang dinyah cas, hasilnya adalah gas bromin. Okey. Fluorida, fluorin. Iodida, iodin. Itu yang akan keluar. Boleh nah? Ion nitrat kalau dinyah cas tidak pernah berlaku. Ion nitrat. Okay, ni dua ni hak ada dalam CD hak kita suruh hafal tu. Ada ion nitrat dan juga ada ion sulfat. Okey, dua ni jangan risau. Yang ni tak pernah dinyah cas. Tak pernah dinyah cas. Maka kita tak payah risau nak jadi apa. Ion nitrat nyah cas jadi apa, ion sulfat dinyah cas jadi apa. Yang ni kita tak payah fikir. Sebab dia tak pernah dinyah cas. Boleh? Tak respon sikit, kut cakap sorang-sorang. Boleh? Ya. Boleh, tak ada suara. Alhamdulillah. Ada yang nak tanya? Sebab slide seterusnya ni hak barulah, kira sub tajuk yang barulah. Ada yang nak tanya? Kalau ikutkan sebenarnya banyak yang perlu tanya ni sebab ramai yang baru masuk, mungkin ada yang tak tengok slide, tak tengok video yang kita dah explain sebelum ni. Okey, tapi tak apalah. Setakat hari ni antara beberapa perkaranya harap-harap bolehlah macam contoh yang saya sebut kat sini. Jika ion hidroksida dinyah cas dapat oksigen gas. Satu lagi lupa. Kalau ion hidrogen yang dinyah cas dapat apa? Kita akan dapat gas hidrogen. Okey. Kurang ni pun okey dah. Nanti kalau keluar dalam soalan objektif boleh jawab dah ni. Ion sekian dinyah cas dapat apa? Ion sekian dinyah cas dapat apa? Paling kurang lah. Okey. Okey, untuk seterusnya kita akan sambung sikit lagi. Dan selepas ni kita akan tengok soalan dekat modul berkenaan aplikasi elektrolisis. Hak ni perlu catat sebagai nota. Ni. Okey. Ni kalau dalam soalan objektif ni harap-harap boleh jawab lah ni. Ada 4 aplikasi. Sebenarnya mungkin kalau hidup di dunia sebenar tu mungkin ada lagi lah. Tetapi untuk silibus kita, ni 4 ni. Aplikasi ni apa maksud? Aplikasi ni maksudnya kita guna kat mana pengetahuan tentang elektrolisis ni. Pertama, pengekstrakan logam. Kedua, penulinan logam. Yang ketiga, penyaduran logam. Okey. Yang keempat, pengolahan air sisa. Okey, nak bagi faham dulu. Pengekstrakan logam ni apa dia? Pengekstrakan logam ni adalah kita nak dapatkan logam tulen. Ni nah, okey saya buat catat kat sini. Kita nak dapatkan suatu logam tulen, logam yang ni
dari sebatian. Dari sebatian dia. Dari sebatian dia. Itu apa dia? Itu pengekstrakan logam. Kalau awak belajar dalam tajuk sejarah, ada perlombongan bijih timah. Pernah dengar? Respon sikit. Bijih timah. Bijih besi. Pernah dengar tak? Jawablah seorang. Pernah. Korang ni. Sekali-sekala on lah kan mic. Okey, jawab tu. Kesian saya. Okey. Okey. Disebut bijih timah. Bijih besi. Kenapa? Bijih tu sebenarnya bukan timah lagi. Belum jadi besi lagi. Dia masih dalam keadaan sebatian. Dia masih dalam keadaan sebatian. Jadi, untuk nak dapatkan yang tulen tersebut, salah satu cara, ini tak semestinya timah lah. Okey. Bijih-bijih yang mana lagi lah. Ada beberapa jenis bijih lagi lah. Jadi, kita menggunakan pengekstrakan logam. Okey, biji aluminium dan sebagainya, kita boleh guna kaedah elektrolisis dan namanya pengekstrakan logam daripada biji ataupun sebatian. Kalau nak berlaku khilaf pun, kesilapfahaman sama dengan penulinan logam, dia tak sama. Kalau penulinan logam, kita nak dapatkan logam yang tulen dari, kita nak dapatkan dari logam yang tak tulen, logam tak tulen. Oh, beza ke? Tak beza. Sebatian ni lain. Logam tak tulen ni lain. Apa maksud logam tak tulen? Logam ni mungkin dia ada campur dengan tanah, dia ada campur dengan apa? Pasir ke apa ke, berdasing. Jadi maksudnya dia adalah logam tak tulen. Maka kita buat penulinan logam untuk dapatkan logam tulen. Yang tadi dapat logam tulen juga, tetapi bukan daripada logam tak tulen, tapi dari sebatian dia. Itu beza dia. Okey ya. Yang ketiga adalah penyaduran logam. Penyaduran ni kita guna kaedah elektrolisis. Konsep dia adalah sama macam kita cat lah. Ada pagar besi. Nak bagi tahan lama, kita cat, kita sadurkan, kita salut, kita sapu cat. Okey nah, tapi kita sapu cat tu kita tak panggil lah elektrolisis, sebab sapu cat tu kita tak payah pakai elektrik dan sebagainya. Jadi ada satu kaedah yang lain. Kalau ada logam, tapi selalunya bukan pagar lah. Logam-logam ni bahan yang apa? Logam yang saiz kecil-kecil sikit. Cincin ke, jam ke, rantai ke. Okey, logam yang macam tu kita buat penyaduran. Tu yang banyak duk jual-jual tu. Logam yang nampak macam emas, tapi bukan emas pun. Ia adalah saduran sahaja dengan suatu bahan lain yang nampak macam emas. Ataupun logam tu asalnya besi. Kita sadurkannya dengan perak, kita sadurkannya dengan kuprum. Tapi kita tak bolehlah nak ambil kuprum tu sapu macam cat kepada besi tu. Payah. Jadi kita gunakan secara elektrolisis. Bagaimana caranya? Nantilah kita tengoklah nanti ke depan tu. Okey? Cikgu. Yang seterusnya, yang keempat ni apa dia? Pengolahan air sisa dengan Ya, saya. Lokman cakap tak boleh masuk. Ya, saya, Cik Zalika. Kenapa? Lokman kata dia tak boleh masuk. Lokman tak boleh masuk. Cikgu tolong share sekali lagi. Dia cakap nak masuk tak boleh. Share sekali lagi nah. Ya. Saya share apa tu? Share alamat ke? Share link ke? Dia suruh saya share link ke apa? Okey. Boleh. Ctrl C. Mana WhatsApp tadi? Sana, saya pergi ke WhatsApp balik. Tunggu sekejap, yang lain-lain tunggu sekejap.
Okey. Nak masuk dalam G. Okey. Control V. Okey, Lokman boleh Lokman mana dengar. Okey. Boleh try. Okey. Try. Kita tunggu Lokman, boleh tak? Tak nampak cubaan masuk pun lagi ni Lokman ni. Saya menunggu dia ni, tak ada cubaan masuk lagi. Sat. Dia ada masalah, mungkin ada masalah gadget dia ke. Sebab yang lain boleh guna link yang sama masuk. Yang saya baru letak tu pun link yang sama jugalah. Cicak pun kata tak dok pun. Cicak pula. Akmal. Tak ada apa? Akmal kata tak naik apa-apa. Tak ada apa? Tak ada link ah? Tak naik apa-apa. Habis tu yang ni lah, awak 4 orang ni, Fatih, Fitrah, Wani semua ni macam naik, macam mana? Saya pun tunggu lama juga tadi. Dia pun dah tunggu lama dah tu. Nak masuk tapi Akmal dan Cicak. Akmal. Sebab cikgu rakam, sebab tu dia masuk. Sebab kat sini selalunya sebab saya rakam kah? Tapi selalunya hak rakam tu ada orang keluar masuk, saya tak perlu approve pun. Dia pun saya tunggu lama juga dia. Sebab kalau saya nak stop rakam. Ya, okey. Katakanlah saya stop rakam lah. Saya stop rakam, saat lagi kita sambung lain boleh je. Nanti video tu saya combine